Okay, so untuk minggu ni kita mula dengan soalan nombor 27. Okay, tengok soalan nombor 27 everyone. Okay, Raja menunjukkan air di dalam botol yang dididihkan selama 2 minit. Lepas tu botol tu kita tutup dengan ketat. Okey, lepas tu Raja lagi satu menunjukkan botol yang ditutup dengan ketat. Lepas tu kita tuang air. Faham kan pernyataan tu? Okey, lepas tu daripada kedua-dua gambar yang dia bagi kat awak ni. Okey, kedua-dua gambar yang diberi kepada awak. Okey, awak kena tentukan bilangan molekul gas dalam bekas yang tertutup ni dengan apa jadi pada tekanan bila bekas tu ditutup. Okey, so saya dah lukis mula gambar Raja tu. Kita tengok gambar Raja ni supaya memudah. Saya terangkan sekali lagi. Okey, awak ada satu air yang kita masukkan dalam bekas, panaskan selama 2 minit. Okey, after panaskan tu, ambil penutup, terus tutup ketat. Okey, lepas tu ambil air lain lah, air dekat luar, air pipe ke air sejuk, awak simbahkan dekat luar botol ni. So, didapati botol tu jadi, apa kita panggil dia macam remuk lah, renyuk macam tu. Okey, dia jadi macam gini. So, soalan tu tanya, di dalam keadaan tertutup ini, apakah yang berlaku kepada bilangan molekul? Maksudnya daripada sini pergi ke sini, apa jadi pada bilangan molekul dia? Lepas tu apa jadi kepada tekanan daripada sini pergi ke sini? Tekanan di dalam botol. Okey, untuk menjawab soalan ni kita mula yang pertama dulu. Kita tengok bilangan molekul. Okey, so dekat sini isi padu air. Nak tahu bilangan molekul kita tengok isi padu lah. Okey, isi padu yang banyak maksudnya bilangan molekul dekat dalam tu banyaklah molekul air, betul tak kan? Alright, so have a look here. Okey, kita panaskan selama 2 minit. Okey, apabila awak panaskan air selama 2 minit, apa jadi pada air itu? Okey, memanglah tidak akan mendidih sebab kita tak tahu berapakah isi padu sebenar. Kalau sikit mungkin dah sampai tahap mendidih kan. Okey, tapi whatever it is, kalau kita panaskan air akan gain kinetic energy. Okey, molekul-molekul air ini akan mendapat tenaga kinetik yang mencukupi untuk melepasi ikatan di antara satu sama lain. Okey, so kalau dalam keadaan cecair, okey, dia rapat macam tu. Contoh lah Okey, contoh. Alright, so sekiranya dia mendapat tenaga kinetik yang mencukupi daripada api yang kita panaskan, maka ikatan di antara molekul ini akan terputus. Dia akan terputus. Okey, bila dia terputus, dia jadi apa kelas? Dia akan menjadi gas ataupun wap. Okey, sebab tu dalam gambar Raja kalau awak tengok dia ada buat macam tu. Jadi ini bermakna sebahagian daripada molekul yang menerima tenaga kinetik yang mencukupi akan terbebas keluar sebab kita tak tutup sebagai gas. Okey. So, jadi bila kita dah tutup botol kita ni, adakah bilangan molekul di dalam bekas yang tertutup dengan bilangan molekul dengan bekas yang terbuka ni sama? Mestilah tak sama sebab sebahagian dia walaupun kita tak tahu berapa dah pun terbebas ke persekitaran sebagai gas. Maka apa jadi kepada bilangan molekul di dalam bekas yang bertutup? Bilangan molekul akan berkurang. Alright. So, yang kedua dia tanya dekat awak tekanan. Okey, untuk mengetahui tekanan tak ada kaitan dah dengan wap-wap gas ni. Untuk tekanan dia ada kaitan dengan air ni. Okey, apabila kita simbah air dekat luar ni, nampak tak bekas dia jadi macam mana? Okey, bekas dia akan macam remuk, tidak akan berada pada bentuk yang sebenar. Jadi ini bermakna dan dia ke dalam macam tu tau. Dia bukannya bekas awak makin lama makin gemuk. Tak, tapi bekas awak mengikut ke dalam macam tu. Jadi ini bermakna antara tekanan di dalam botol dengan tekanan di luar ni, which is tekanan di luar is tekanan atmosfera, tekanan manakah lagi tinggi yang menyebabkan bentuk ini boleh terhasil? Luar ataupun dalam lebih tinggi? Yes, very good. Tekanan atmosfera lebih tinggi berbanding tekanan di dalam. That's why botol awak jadi bentuk begini. Kalau dalam lebih tinggi pada luar, dia akan mengembung. Tapi dalam kes ini, tekanan di dalam adalah lebih rendah ataupun berkurang. So, jawapan dia yang mana kelas? Jawapan dia adalah A. Seterusnya soalan nombor 29. 29 ni macam soalan sains tapi tak apalah. Dah ramai salah. Okey, antara yang berikut yang manakah adalah benar?
Okey, maksudnya dia bagi awak dua situasi. Yang pertama, peluh tersejat daripada kulit kita. Yang kedua, kondensasi wap air. Okey, so kalau tengok daripada pilihan jawapan yang ada, dia ada dua je kebarangkalian. Sama ada benda tu serap haba ataupun benda tu bebas haba. So dia duk main dua tu sahaja. Alright, so jom kita fahamkan dulu situasi ini. Okey, alright, have a look here class. Okey, saya dah tulis dekat sini. Okey, penyejatan wap peluh, maksudnya peluh yang tersejat daripada kulit kita dan kondensasi. Okey, peluh yang ada dekat kulit kita, dia dalam keadaan cecair. Okey, apabila dia tersejat maksudnya kulit kita ni jadi kering. Tadi mula-mula ada peluh, lepas tu lama-lama dia kering. Maksudnya peluh kita itu telah tersejat. So kalau tersejat, dia keluar kepada gas. Dia keluar kepada gas. Dia bertukar kepada gas. Okey. Manakala kondensasi ni saya selalu bagi contoh apa? Yang kita ambil minuman daripada peti sejuk, kita keluarkan daripada peti sejuk. Okey, awak keluarkan botol minuman daripada peti sejuk, suddenly dekat keliling botol minuman awak tu akan berpeluh. Dia akan ada titisan-titisan air. Jadi ini bermakna proses kondensasi adalah proses di mana gas bertukar kepada cecair. So antara dua ni, yang mana serap haba, yang mana bebas haba. Sebenarnya awak dapat satu, lagi satu is berlawanan. Sebab satu tukar kepada gas, satu kepada cecair. So dapat yang ni, kalau ini contoh, kalau ini serap, ini bebas. Kalau ini bebas, ini serap. Dia mesti berlawanan. So kita settle satu, kita akan dapat lagi satu. Okey, cara memahaminya bagaimana kelas? Okey, dia dalam tajuk haba pendam penguapan, tajuk haba lah pendek kata yang mana haba yang diserap akan digunakan untuk mengatasi ikatan antara satu sama lain kan, molekul. Okay, so very simple. Okay, cecair, bagaimanakah cecair punya molekul? Rapat, betul tak? Tapi tak semua rapat. Ada terpisah sikit, lepas tu ada yang rapat 3 macam tu. Okay, molekul air. Alright. Gas macam mana pula? Gas is very far. Okay, further away from each other. Dia jauh di antara satu sama lain. So, daripada gambar ini saja pun awak dah dapat detect yang mana molekul-molekul air yang ada dalam bentuk cecair ini perlu dipisahkan. Baru dapat bentuk macam ni. Okay, so untuk memisahkan ini, awak perlukan tenaga ataupun awak bebaskan tenaga. Okay, awak belajar dalam chemistry yang ikatan di antara dua molekul adalah ikatan yang kuat. Betul tak? Okay, ikatan awak ada belajar ikatan Van der Waals kan? Betul tak? So, ikatan yang kuat. So, untuk memisahkan mereka ini, kita perlu memberikan tenaga. Okay, so dalam kes ini, tenaga tu datang daripada mana? Tenaga tu kalau peluh nak bagi kering, awak buat apa? Awak duduk dekat kipas ke apa ke supaya dia menyerap tenaga dan tenaga itu akan memutuskan ikatan di antara molekul dan dia berpecah menjadi molekul gas. So dalam kes ini, untuk pecahkan ini, awak perlu serap tenaga ke awak perlu bebas tenaga? Nak tahu macam mana? Senang je. Ini perlu diputuskan. So kalau nak putuskan, mesti ada tenaga daripada luar yang datang dan putuskan ikatan mereka. So pendek kata, daripada cecair nak pergi ke gas, dia perlu serap tenaga. Tenaga apa? Tenaga haba. Okey? Peluh duduk kat tengah panas. Cahaya matahari terang, sekejap lagi peluh. Dia kering lah kita punya tu kan. Alright? So kalau ini serap, ini bebas. Mestilah berlawanan daripada dia. Kan dah settle satu, settle yang kedua. So jawapan dia yang mana kelas? Alright. So peluh tersejat daripada kulit kita is serap. Serap. So CD dah bukan jawapan dia. Okey. So, kondensasi wap air is bebas. So, jawapan nombor 29 ini adalah B. Okey, soalan seterusnya adalah soalan nombor 32. Saya terus pergi sebelah sini lah tak payah tengok yang bahasa Inggeris punya tu. Okey, Raja menunjukkan gas dalam bekas yang direndam dalam air. Air dalam darjah 11.A adalah theta darjah Celsius. Okey. Manakala air dalam darjah 11.B adalah 27 darjah Celsius. Apakah suhu theta dalam darjah Celsius? Okey. So, ini tajuk haba. Okey. Tajuk haba kita ada beberapa formula. So, ini kena guna salah satu daripada formula lah. Tapi sebelum tu, kita cuba tengok dulu apakah perbezaan dan persamaan yang ada dalam kedua-dua gambar ini. Okey. So, kita tengok gambar ni sebenarnya mengandungi beberapa kuantiti fizikal. Okay, alright. So, yang pertama is tekanan. Tekanan kat sini 1.33. Tekanan dekat bawah ni
1.33. So maksudnya kedua-dua ni mempunyai tekanan yang sama. So kita cakap tekanan malar. Alright. Yang kedua, suhu. Suhu dekat sini theta, suhu dekat sini 27. So suhu dia berbeza. Dia minta kita cari yang theta ni. Ada lagi satu kuantiti fizik yang ada kalau awak perasan. Apa dia lagi satu? Lagi satu adalah ni vol. Vol ni apa? Ini adalah isi padu. Alright. So untuk yang pertama ni isi padu dia berapa? Isi padu dia awak tengok kat sini berapa? 4. Untuk yang kedua ni isi padu dia berapa? 3. So maksudnya dekat sini dalam kedua-dua gambar rajah kita ni ada tekanan, ada isi padu, ada suhu. Tetapi tekanan kedua-duanya adalah malar. So tekanan kita tak ambil kira. Kita ambil kira suhu dan isi padu dan juga suhu. Alright. So untuk selesaikannya kita kena guna kita punya segitiga ini. Alright. Remember lagi hukum-hukum gas. So dia tak tanya nama hukum gas. So awak tak tahu nama hukum gas tak ada masalah. Okay. So sekarang ni awak tahu pernah tengok benda ni kan? Okay. Hukum gas yang pertama adalah P dengan V. Okay. P dengan V. Hukum gas kedua yang kita belajar is V dengan T. Hukum gas ketiga yang kita belajar is P dengan T. Okay, so siapa ingat P dengan V hukum apa nama dia? Hukum Boyle. Okay, V dengan T hukum Charles. P dengan T hukum Gay-Lussac. Okay, so dalam kes ini, tadi saya dah bagi tahu dekat awak yang kita ada 3. Kita ada P, kita ada V, kita ada T. Dan yang paling menarik, dia dah bagi tahu kat kita apa yang dimalarkan. Apa yang dimalarkan? Yang dimalarkan adalah P. So, P tak terpakai. So, yang tinggal V dengan T. So, sekarang ni kita tengah melakukan hukum Charles. Macam mana nak tahu formula dia? Tengok dia ke bawah macam ni, maksudnya dia bahagi. So, formula dia macam mana? V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. Simple. Isi saja. But, jangan lupa, dalam tajuk haba, dia selalu mempermainkan kita dengan ini. Kerana T untuk tajuk haba mesti dalam unit Kelvin. Sedangkan soalan bagi awak dalam unit darjah Celsius. So, kita kena tahu cara untuk menukar darjah Celsius kepada Kelvin. Okey, jom kita selesaikan soalan ni. Okey, so kita anggap yang sebelah kiri ni sebagai untuk rajah A, yang sebelah kanan ni untuk rajah B. Okey, untuk rajah A, tengok balik untuk rajah A. Alright, untuk rajah A, kita nak V dengan T. V dia berapa? V dia 4. T dia berapa? T dia theta. So, kita letak sajalah. Oops. Alright. So, V dia 4. T dia theta ataupun saya letak sebagai X. Maksudnya yang kita nak cari. Okay. V yang kedua pula berapa? Okay, tengok soalan tadi. V yang kedua berapa untuk gambar rajah B? 3. Alright. Temperature ataupun suhu untuk gambar rajah B berapa? Suhu untuk gambar rajah B adalah 27. Tapi bolehkah kita ambil 27? Tak boleh sebab 27 dalam darjah Celsius. So, macam mana nak tukar darjah Celsius kepada Kelvin? 27 campur 273. So, awak dapat berapa bawah ni? Awak dapat 300 Kelvin. Alright. So, kita guna yang ni Okay. So, kita darab silang je lah macam biasa. 4 darab 300, 3 darab X. So, apa yang awak dapat? Gedebak-gedebuk awak kira. Awak akan dapat 1,200. 300 Kelvin darab dengan 4 ni awak dapat 1,200. 3 darab X is 3X. So, kalau cari X, kita pusing ke depan. X sama dengan 1,200 bahagi 3. Awak dapat 400. Okay. X ni apa tadi? X ni adalah T1. Ni, T1 kan? T1 ni apa? Ni suhu, betul tak? So, 400 ini dalam unit apa kelas? Tadi awak guna Kelvin sebelah sini. So, automatically sebelah sini juga adalah Kelvin. Ramai di kalangan awak ambil 400 ni dan terus jawab di sini. Sedangkan, apakah suhu theta dalam darjah Celsius? 400 ini bukan darjah Celsius. 400 adalah Kelvin. So, dah selesai ke? Belum selesai lagi. Sekarang ni kita nak cari theta kita tadi tu. So, macam mana 400 ni kita nak tukar kepada darjah Celsius? Okay, kelas. Kalau daripada darjah Celsius nak pergi kepada Kelvin,
kita tambah 273. So, kalau daripada Kelvin nak pergi ke darjah Celsius, apa kita perlu buat? Kita kena tolak 273. So, you dapat berapa? Tekan kalkulator, awak akan dapat 127 darjah Celsius. Inilah, inilah jawapan dia. Okay, jawapan dia 127 darjah Celsius, iaitu C. Alright, so next question. Cuba tengok muka surat 122 pula. Okay, soalan nombor 34. Okay, ni soalan ni nombor 34 Okay, Raja menunjukkan pandangan dari udara dua bangunan sekolah. Okay, ni bangunan sekolah, ni bangunan sekolah. Okay, pemeriksaan tahunan dilakukan oleh juruteknik terhadap sistem siren sekolah. Bila kita on sistem siren sekolah, murid Q mendengar siren. Mana murid Q? Oh, murid Q sini. Dia dapat dengar siren tu. Clear, bagus. Tetapi murid P dengan murid R mendengar siren, tidak dapat mendengar dengan jelas. Maksudnya dia dengar dengan slow. Okay, saya dah bagi tahu dekat awak kan dalam WhatsApp hari tu sebelum awak jawab. Okay, macam nak tackle yang ni, sebab yang ni agak berfikir sedikit. Ramai yang PM saya tanya, saya bagi, rupanya salah juga. Okay, so dalam penerangan saya hari tu saya dah bagi tahu alasan kenapa murid ini tak mendengarnya. Okay, so kalau ikut daripada kita belajar, kita boleh lukis. Okay, sampai dekat sini, apakah fenomena yang berlaku? Ada berapa fenomena? Fenomena 4 kan? Okay, pantulan, pembiasan, pembelauan, interference. Okay, so antara 4 ini, apakah fenomena yang berlaku di sini? Pembelauan. So, awak pun tahu yang bunyi itu akan dibelaukan. Okay, tapi kawan ni, dia makin lama dia tak clear. Sama juga situasi dengan sebelah sini. Okay, P ni tak jelas. Maksudnya makin jauh, makin tak jelas. So, apa sebenarnya yang berlaku? Sebenarnya yang berlaku adalah awak punya siren ini tidak cukup dia punya tempoh. Maksudnya dia mengalami pelembapan. Okey, awak ingat lagi pelembapan maksudnya dia makin lama makin slow. Okey, jadi cara kita nak alasan kenapa P dengan R ini tak dapat mendengar adalah kerana awak punya tempoh rendah. Okey, bila tempoh awak rendah maksudnya awak jarak di antara puncak dengan puncak ni terlampau rapat. Jadi sekejap saja dia dah slow. So bayangkan kalau awak berjaya panjangkan tempoh dia, jadi pelembapan tu akan berlaku dalam tempoh masa yang lagi lama. So tujuan kita, kalau kita nak bagi P dengan R ni dengar, kita kena buat apa dengan tempoh? Kita kena naikkan tempoh. Okay, jadi apa perlu kita buat pada siren kita ini supaya tempoh ini dinaikkan? So V sama dengan F. V sama dengan F lambda pula. F sama dengan 1/T. Itu formula dia kan? Untuk cari frekuensi, kita gunakan 1/tempo. So, kalau awak nak naikkan tempoh, apa perlu buat dengan frekuensi? Ini berkadar terus ke berkadar songsang? Ini berkadar songsang. Jadi, bila kita nak naikkan tempoh, maka frekuensi perlu diturunkan. Okay? Jadi maksudnya siren awak ni perlu diturunkan frekuensi dia, barulah awak punya gelombang ini akan dapat didengari dengan lebih jelas dekat P dengan R kerana tempohnya lebih tinggi. Sebab itulah jawapan dia B, mengurangkan frekuensi siren. Okey kelas, dan soalan yang terakhir untuk pembincangan saya menerusi video ni untuk kelas online kita sempena PKPB ni. Alright, and then kita tengoklah apa yang berlaku selepas ini. Okey, so nombor 36. Betul ke 36? Yes, nombor 36 Okey, soalan tu tanya apa? Soalan tu kata Raja menunjukkan telinga yang menerima bunyi daripada pembesar suara. So ada gelombang. Dia tak bagi tahu frekuensi berapa, tempoh berapa, tak. Dia in general je. Kita dengar bunyi daripada pembesar suara. Okey. Antara berikut yang manakah tidak benar? Tidak benar. Okey. So tak payah tengok gambar. Gambar tu tak ada memberi apa-apa cerita jawapan pun sebenarnya. Sekarang ni apa yang diuji kepada awak sebenarnya dia sedang menguji pemahaman awak tentang jenis-jenis gelombang dan dalam kes ini gelombang bunyi. Okey. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Okey, so medium ni maksudnya dia memerlukan satu ruang.
Okey, satu bahan untuk merambat. Kalau tak ada bahan, dia tak boleh nak merambat. Maksudnya kita tak akan dengar bunyi itu. Okey, cara kita nak tahu benda ni betul ataupun tidak. Okey, just imagine dekat angkasa lepas. Okey, angkasa lepas sana kan satu ruangan yang vacuum. Okey, medium adalah macam kita dekat bumi ni. Okey, ada medium, ada zarah udara, itu maksudnya medium. Okey, kalau tak ada medium, maksudnya ruangan tu vacuum, kosong, tak ada apa, udara pun tak ada, molekul udara langsung tak ada. Contohnya macam dekat outer space lah. Okey, dekat angkasa lepas sana yang mana ruangan vacuum, tak ada molekul udara langsung. Jadi, pernyataan ini betul ataupun salah? Pernyataan ini adalah betul. Sebab bunyi memang memerlukan medium. Kalau kawasan tu vacuum, awak takkan dapat dengar apa-apa. Contohnya kalau kita duduk dalam satu bilik dan bilik tu kita sedut semua udara, kalau awak bercakap, orang lagi satu takkan dengar kerana bunyi awak tu tak boleh nak ditransferkan dari satu medium ke satu medium. Kerana tidak ada medium. Okey, yang kedua, gelombang bunyi adalah gelombang membujur. Kita belajarkan dua jenis gelombang, membujur dan melintang. Dan satu-satunya yang saya bagi gelombang untuk membujur adalah gelombang bunyi. So, yang ni pun betul. Okey, bunyi merambat lebih laju jika jarak antara telinga dengan pembesar suara berkurang. Sebenarnya, okey, ini saya dengar pun saya ketawa. Sebenarnya yang menyebabkan bunyi ni tak merambat lebih laju pun, yang menyebabkan awak dengar kerana awak dekat dengan dia. Bukan kerana bunyi tu makin laju. Bunyi tu kelajuan dia sama. Okay, sama sahaja laju bunyi tu. Okay, kecuali kita ubah frekuensi dan sebagainya, itu lain lah. Okay, tapi dalam kes ni dia kata bunyi tu jadi laju kalau kita dekat dengan pembesar suara. Tak ada cerita. Okay, ini salah. Bunyi sama sahaja walaupun di mana jarak kita. Okey, yang menyebabkan kita dengar ataupun tidak dengar adalah proses pelembapan, pembelauan. Itu sahaja. Mungkin tempohnya berkurang sampai dekat kita dah tak dengar. Tapi lajunya tetap sama. So, jawapan dia C. Alright. So, dia kata tidak benar kan? So, tidak benar C lah kan? Okey. So, tengok juga yang D. Jika suhu udara bertambah, laju gelombang bunyi akan bertambah. Yes! Okey. Macam mana nak faham yang ini? Cuba awak tengok dalam tajuk pembiasan yang kita pasal bunyi pada waktu malam dengan bunyi pada waktu siang. Okey, kenapa pada waktu siang kita tak dengar bunyi? Kerana bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Malam dibiaskan mendekati permukaan bumi. Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya kalau suhu udara bertambah? Apabila suhu udara bertambah, maksudnya jarak di antara zarah ataupun molekul udara tu lebih jauh di antara satu sama lain. Berbanding dengan ketika suhu kurang mereka lebih rapat. Jadi, kalau suhu udara bertambah, maka gelombang bunyi itu akan bergerak dengan lebih laju. Yang ini betul. So, jawapan dia adalah C. Sekian.